Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terlebih dahulu Ustazah nak ucap terima kasih. Jadi berdebar lain macam Umi, panggil Umi juga ya, Ustazah Umi. Masya Allah, terlebih dahulu terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Madinatul Khuffaz melalui usaha daripada Ustazah Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa di atas jemputan yang sangat istimewa ini. Kalaulah Ustazah sebut tadi, Ustazah Hafizah sebut istimewanya pada malam ini sebab Ustazah datang, tapi sebenarnya Ustazah lah yang rasa bertuah sebab dapat jumpa dengan kamu anak-anak pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat belajar di tempat yang begini baik, begini indah, Madinatul Khuffaz. Ustazah harap Ustazah boleh menumpang kebaikan kamu. Kamu menghafaz Al-Quran, kamu menghafal hadis Nabi. Di sini kamu menghidupkan sunnah Nabi. Kamu ditanam dengan rasa cinta kepada Rasulullah, cinta menyambung perjuangan Rasulullah. Maka subhanallah, kamu jauh lebih baik daripada Ustazah sendiri, kerana kamu telah ditanam cinta-cinta ini lebih awal daripada diri Ustazah sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya Jami', yang maha menemukan. Allah menemukan orang-orang yang baik di tempat yang baik, insya-Allah. Allah akan mengumpulkan siapakah di kalangan manusia, jutaan, bilionan dan sebagainya, untuk berada di taman syurganya. Pada waktu yang sama pada malam ini, anak-anak Ustazah sekalian, ada manusia yang saling bertemu di tempat maksiat, ada manusia yang saling bertemu di tempat yang lara. Tetapi malam ini Allah paksa, Allah ya Jabbar, Allah ya Qahar, memaksa kita untuk berada di sebaik-baik tempat di atas muka buminya, iaitu di rumahnya, surau ini, di tempat kita bersujud kepada Allah. Kemudian kita berada di salah satu taman syurganya. Subhanallah, Alhamdulillah. Ustazah boleh nampak pada pandangan wajah dan pada kelipan mata tu ada yang penat, Masya Allah. Mungkin mula-mula nampak Ustazah satu, mungkin lepas ni bertukar jadi dua, kemudian langsung Ustazah dah hilang daripada pandangan mata. Kita faham rutin anak-anak memang penat daripada awal subuh dan sebagainya, sampailah berlanjutan sehingga saat ini, Masya Allah. Jadi tak apa, ada yang buka tak buka macam ni pun ada kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita tetap kuat, kita tetap cuba berlawan, bersabar dengan rasa penat, rasa mengantuk dan sebagainya. Anak-anak kenal tak Ustazah? Kenal. Kau cakap-cakap ni kan. Tapi sekarang tu Acik Mano lah datang ni. Kalau kita cakap Nogori Ustazah dua-dua malam ni, diorang faham tak kan? Faham tak? Boleh tak kita orang cakap negeri? Ustazah Asma Harun, anak kelahiran Kuala Terengganu kan? Ustazah Asma kan? Ya, betul. Tapi menetap berapa tahun dekat Negeri Sembilan? Kat Nogori start 2012. Masya Allah ya, lama duduk dekat Negeri Umi. Boleh cakap Negeri Sembilan? Boleh. Memang suka cakap Nogori. Kadang orang dengar lah saya cakap Nogori kan. Ada orang muda cakap Nogori kan, anak dara kan, kan. Dia orang kata slang orang Kuala Pilah. Tapi sebenarnya saya boleh cakap Nogori antara sebab saya tengok ramai orang duduk 20 tahun pun tak boleh cakap Nogori. Tapi kenapa saya boleh cakap? Sebab Allah beri saya kesempatan, Ustazah dulu bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi klien yang datang mengadu masalah semua orang Nogori. Tak adalah orang luar datang mengadu masalah orang Nogori. Jadi biasa orang datang mengadu ni orang tua, orang muda, dan ramai orang tua memang dia akan cakap Nogori. Jadi Ustazah kena balas bahasa Nogori balik, barulah masuk. Dan alhamdulillah di situlah Ustazah belajar dan sangat suka berada di Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Dan Ustazah pula merantau di sini. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, kami ada persamaan. Kami mempunyai bilangan anak yang sama. Sama-sama 7 orang kan Ustazah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan umur kami sebenarnya tak jauh beza kot ya.
Saya tahun 83 Ustazah. Tak ada rahsia. Jauh. Oh, jauh je. Tak boleh sebut Jauh. Hanya jauh je yang boleh jawab. Subhanallah. Umur itu rahsia ya. Jadi Masya Allah. Tapi nampak macam sebaya kan. Masa Ustazah Hafiza sangat Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi tak tahu Ustazah, pengalaman Umi di waktu remaja. Oh, bersungguh dia orang tulis tajuk. Pengalaman Umi di waktu remaja. Jadi kepada pendengar yang live, boleh ajak anak-anak juga dengan sama. InsyaAllah malam. Subhanallah, masuk kalbu. Sebab dia tentang pengalaman masa remaja. Betul ya? Umi Hafizah. Ini Umi Asma. Boleh panggil Umi? Sebab Ustazah pun ada anak tingkatan 2. Maksudnya sebaya lebih kuranglah dengan anak-anak di sini. Jadi panggil Umi Asma ni Umi saja. Okey. Bolehlah. Jadi Ustazah tak tahu nak petik cerita yang mana. Tapi mungkin insya-Allah cerita pertama ni mudah-mudahan boleh jadikan iktibar insya-Allah. Ustazah masa kecil, ketika sekolah rendah, Ustazah belajar di satu sekolah namanya Darut Taqwa. Sekolah macam bukan sekolah kebangsaan lah, sekolah agama, sekolah Arab macam tu. Di Kuala Terengganu, di kampung. Subhanallah. Sekolah itu diasaskan oleh Datuk Ustazah sendiri, namanya Darut Taqwa, ada sampai sekarang. Yang Ustazah nak cerita, masa Ustazah sekolah rendah, Ustazah kurang bijak. Dari sudut zahirnya biasa diukur dengan peperiksaan, betul ke tidak? Maksudnya selalu dapat nombor 10, belas-belas ataupun bawah 10. Kan biasa orang bijak ni, budak-budak bijak ni dia dapat nombor berapa? 1, 2, 3 lah. Itu budak bijak lah. 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Ustazah rasa macam ketika masa kecil susahnya nak jadi budak bijak. Susahnya nak dapat nombor 1. Saya tak tahulah, mungkin nanti Ustazah cerita juga macam mana pengalaman. Maksud Ustazah masa kecil struggle sangat. Sampailah masa dah jam 4, Ustazah ingat kelas 4 Khadijah, Ustazah dapat nombor 1 buat kali pertama. Allahu Akbar. Dan itulah kali pertama dan kali terakhir di sekolah rendah. Sebenarnya bukan tu cerita sebenar, sabar dulu. Bila masuk sekolah menengah, Dah tulis dah. Oh, dah tulis dah tu. Oh, catat juga cerita tu. Ada tujuan Ustazah nak cerita apa anak-anak sekalian. Masuk sekolah menengah, Ustazah pergi ke sekolah Darul Anwar, Pulau Melaka, sekolah Tok Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat. Masa form 1. Jadi Ustazah ada pengalaman duduk di asrama, akan tengok arwah Tok Guru Ni Abdul Aziz. Bila dia keluar pagi-pagi, dia siram pokok, dia menyapu sampah sekeliling rumah. Sangat indah. Kami bila Tok Guru keluar je, kami akan duduk di tingkap mengintai Tok Guru. Penuh kat tingkap, tapi Tok Guru mesti tak nampak sebab kami bangunan 3 tingkat. Jadi asrama perempuan tahu Tok Guru keluar, kita orang akan mengintai. Tok Guru siram pokok, menyapu, buat kerja. Ketika itu dah jadi MB lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kami selalu ada kesempatan untuk solat berjemaah dengan Tok Guru dan sebagainya. Dan kami melihat bagaimana Tok Guru menyantuni, maksudnya menyantuni para tetamu yang datang. Rumah, sebab anak Tok Guru dah bertambah ramai, rumah dibesarkan di sebelah lagi dikekalkan bahagian kayu. Sebab Tok Guru nak kekalkan rumah yang lama, bahagian kayu, rumah kampung yang sangat biasa. Dan di situlah tempat Tok Guru melayani semua tetamu tanpa dia memilih sesiapa pun. Allahu Akbar. Tapi Ustazah tak lama sekolah di Darul Anwar. Lepas tu sekolah masuk pertengahan tingkatan 1, Ustazah pindah ke Ma'had Muhammadi Lil Banat, Kota Baru, Kelantan. Sebab baru tahu. Dan sekolah tersebut kita tahu sampai hari ini pun adalah satu sekolah yang maksudnya berprestasi tinggi lah, sekolah yang antara disebut-sebut. Bila Ustazah masuk tengah tahun, jadi sebab Ustazah tak ada UPSR, tak pernah ambil UPSR. Dibalik kebaikannya memang tak ada UPSR. 2-3 orang saja ada UPSR. Semuanya mak ayah memang hantar sekolah yang tak ada UPSR, masuk mana-mana sekolah dapat. Bila masuk sekolah menengah, subhanallah, Ustazah rasa lagi perjuangan macam mana nak jadi macam orang-orang yang bijak. Dapat nombor 1, dapat nombor 3, dan Ustazah masih berada di kelas yang kelas 3, kelas 2, 3 mesti belas-belas dan nombor akhir. Bukan terakhir, nombor puluh-puluh dan nombor tengah-tengah Ustazah. Maksudnya Ustazah nak bagi tahu bagaimana struggle. Ustazah faham ada orang yang berusaha sedaya upaya
tetapi dia berusaha mungkin lebih keras daripada orang yang dapat nombor 1, mungkin gifted, dia memang mudah nak dapat apa semua. Kita kadang-kadang tu hafal hanya dapat setengah muka surat sehari. Hafal cuma dapat 1 muka surat sehari. Ada kawan kita nampak ringan-ringan, mudah-mudah je hafal, tapi dapat 4-5 muka surat. Betul kan? Pernah tak rasa macam rasa macam putus asa? Nanti cerita Ustazah bersambung lagi. Jadi subhanallah, masa Ustazah dapat SPM, masa tu SPM terbuka kali pertama. SPM 2000 terbuka. Ustazah tak silap, Ustazah dapat 5A macam tu lah. Masa tu cemerlang lah, sebab kira cemerlang jugalah sikit-sikit. Okey. Sejarah dapat A. Okey, apa lagi, sains dapat A, tak ingat. Matematik itu memang yang paling menakutkan. Sekarang hanya pandai kira duit Ustazah, tapi kalau kira-kira semua tu duit boleh kira, pandai kira hutang. Subhanallah. Tapi Masya Allah, apabila Ustazah mula masuk ke, Ustazah belajar di Kuza dulu, sekarang ni Uniza. Allahu Akbar, masa tu lah. Maksudnya perjuangan daripada kecil sampailah sekolah menengah, tak kenal putus asa. Maksudnya walaupun sampai ketika mungkin aku ni memang bukanlah orang yang bijak sampai akhir kot. Bukan nak sebut bijak kepada keputusan ya. Kita kan ada keinginan untuk jadi macam ada orang yang, ya Allah, mudahnya dia faham, mudahnya dia hafal, mudahnya dia sekian-sekian, mudahnya dia jawab peperiksaan. Kita kan main takut menggeletar, tak tidur malam, macam-macam tu. Bila Ustazah masuk Kuza, Masya Allah, akhirnya Alhamdulillah setiap semester, ketika tu Ustazah ambil syariah, Ustazah dapatlah Ustazah keputusannya setiap semester dapat anugerah dekan, Dean's List. Alhamdulillah. Dan pernah dapat anugerah pelajar terbaik syariah masa tahun, ada beberapa tahun. Allahu Akbar. Ketika itu, apa yang Ustazah faham, Ustazah nak share sebenarnya perjuangan menuntut ilmu. Apa yang Ustazah faham, hubungan dengan Allah adalah perkara yang paling penting sesiapa yang berada di jalan ilmu. Hubungan dengan Allah. Apabila masuklah di Kuza ketika itu, kita mula belajar istiqamah untuk bangun malam Ustazah. Sekarang kita tak boleh cerita lah macam mana Ustazah rasa masa zaman belajar jauh lebih istiqamah, jauh lebih baik. Masa tu hati kita bersih, Allahu Akbar. Sekarang wallahu alam. Tapi ketika itu belajar untuk jaga solat malam. Kemudian sangat menjaga solat duha. Kemudian sangat menjaga, dilatih ketika itu, ketika berada di Kuza. Dan kebetulan masa tu bi'ah solehah diwujudkan di Kuza ketika itu. Bahkan guard yang jaga Kuza ketika itu, mereka diberi lesen untuk tegur pelajar yang tak pakai stokin. Mereka dibenarkan menyaman. Ni pelajar kolej ni, ramai ni, tak pakai stokin disaman, ditegur oleh guard-guard yang bertugas. Allahu Akbar. Kami pelajar, maksudnya pelajar tak pakai stokin sebab belajar Kuza bukan semestinya pengajian Islam. Ada juga medik, ada juga daripada maksudnya pengurusan IT dan sebagainya. Tapi diwajibkan etika pemakaian, wajib pakai stokin. Jadi ada pelajar-pelajar yang biasa bukan pengajian Islam, jadi guard ni main peranan juga pentegur sebab bi'ah solehah memang dihidupkan ketika itu. Ustazah tak tahu sekarang Kuza macam mana, Uniza macam mana. Kemudian kami diajar macam mana jaga ikhtilat Ustazah. Bila berhubung dengan lelaki, kami tidak dibenarkan dan diajar oleh pensyarah-pensyarah ketika itu, dilarang untuk bila bercakap saling menghadap. Jadi kadang orang nampak kami akan bercakap menghadap dinding. Maksudnya muslimin dekat sebelah situ, kita sini, dua-dua menghadap dinding. Padahal berbincang ni. Okey, dan kami diajarkan memanggil lelaki semuanya ustaz, wanita adalah ustazah. Walaupun apa pun pengajian. Dan Ustazah masa tu masuk MPP jadi timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi kita banyak bincang, banyak mesyuarat, banyak meeting. Kami diajar bila meeting, bukannya meeting saling menghadap, tetapi muslimat di belakang, muslimin di hadapan, semua menghadap hadapan. Dan meeting boleh berjalan dengan baik. Walaupun tidak ada eye contact, tapi suara dah cukup. Bila kita ada perbincangan, kita perlu berada di tempat yang tidak menimbulkan fitnah. Lalu kita akan cakap, okey Ustaz, macam mana dengan program kita? Dia pun menghadap depan, tak ada menghadap sama macam ni ke, tak ada. Faham ya? Tak ada pedentang mata. Maksudnya kami diajar supaya menghadap kedua-dua ke depan. Kadang orang lalu depan, orang tengok pelik sebab kita dua-dua cakap depan, tidak bertentang mata.
Kemudian ketika itu ustazah masih ingat pesan ustazah kata, pensyarah, kamu bila malam start daripada maghrib dilarang. Walaupun benda ini disebut oleh pensyarah secara umum, bukan semua orang ikut. Tapi dia kata ustaz nasihatkan kamu bila lepas daripada malam dilarang kamu berhubung sesama pelajar, lelaki perempuan, walaupun ada urusan yang sangat penting. Contohnya macam adalah program besok nak kena bincang ke apa dan sebagainya. Mesej ke ketika tu dah ada telefon. Mesej ke, jumpa ke. Lepas tu kita tanya, ustaz kenapa? Pada waktu malam, lelaki dah bertukar rupa, dia cakap macam tu lah. Suara kamu tak sama seperti mana dia dengar suara kamu pada waktu siang. Pandangan dia terhadap kamu pada waktu malam, masa tu ustazah jelaskan secara umum saja. Tetapi ketika itu ustazah faham suasana bi'ah salihah di Kuzat itu, maksudnya para pensyarah cukup menitik beratkan walaupun perkara-perkara kecil seumpama itu. Jadi ada pelajar yang ikut, ada yang tak. Kita ni subhanallah dapat bimbingan, kita ikut, kita cuba buat, kita cuba kawal dan sebagainya. Tetapi Masya Allah memang benar, pandangan mata, kalau kita rujuk satu hadis Nabi SAW, an-nazaratun sahmun masmumatun min sihami iblis. Pandangan mata adalah anak panah beracun daripada anak panah iblis. Allahu Akbar. Sebab itu apabila kamu berada di sebuah madrasah umpama ini, Madinatul Huffaz, yang menjaga batasan, kita boleh tengok anak-anak kita memakai niqab dan sebagainya, menjaga batasan pergaulan, keluar masuk supaya tak bertembung. Ustazah pernah masuk di sini, Ustazah Hafizah pernah tunjuk laluan-laluan yang mana dibina laluan itu mengelakkan pertembungan di antara muslimin dan muslimat. Kamu dikawal rapi di sini, belum tentu kamu mampu mengawal diri kamu di luar. Tetapi ini dah menjadi satu acuan kepada kamu di sini. Mudah-mudahan acuan itu kuat, kekal untuk membina acuan yang sama di luar sana. Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, kesudahan bagi episod ni, Ustazah nak cerita. Ustazah nak cerita ada dua kisah yang berlaku. Ada satu kali yang berlaku kisah benar lah ni. Pensyarah ustazah ni, dia macam pelik sikit lah ustazah. Masuk pelik tu, dia mengajar satu subjek, ustazah masih ingat, namanya fiqh muqaranah, fiqh perbandingan. Antara subjek killer yang sangat susah nak target. Suatu hari kita tahu kalau kita belajar di college ataupun universiti, test akan carry mark. Maksudnya markah test 30% ke 40% akan masuk final. Jadi sangat penting markah test. Kalau final kita dapat jawab 100% pun, kalau test kita tak target, maka kita tetap tak dapat A, tak boleh skor ketika final exam. Jadi pensyarah ni satu hari dia masuk kelas, dia terus cakap, okey hari ini test. Dia sebut, okey hari ini test. Biasanya pensyarah akan beritahu 5 hari seminggu sebelum tarikh test. Tapi kita datang hari itu, dia cakap okey hari ini test. Kita semua terkejut, kita tak tahu nak masuk apa, kita tak tahu apa yang nak ditanya, soalan apa, mana yang masuk, silibus mana yang masuk. Lepas tu kita pun semua pun jawablah, cuba jawab dan sebagainya. Selepas selesai test itu, keluarlah result. Semuanya fail kecuali 2 orang. Semua fail test tersebut kecuali 2 orang. Ustazah tak ingat 2 orang ke berapa orang. Tapi markah ketika itu markah penuh lebih kurang 30 lah. Dan masa tu Ustazah dapat 28/30, kurang 2 markah lebih kurang. Kemudian masa tu Ustazah tertanya-tanya, macam mana Ustazah boleh jawab? Dan macam mana, sedangkan maksudnya masa menjawab soalan tu, Allahu Akbar, ketika itu Ustazah mula faham, kita ketika belajar, bukan Ustazah kata kawan Ustazah tak macam Ustazah. Maksudnya Ustazah nak cerita daripada awal tadi, perjuangan menuntut ilmu sangat payah. Ustazah bukan gifted, maksudnya bijak, boleh faham, tidak. Usaha keras. Tapi ketika itu Ustazah mula faham, ada perkara yang lain yang sangat membantu kita dalam proses kita menuntut ilmu Allah, iaitu redha guru-guru kita, redha ustaz-ustazah kita, bagaimana kita menjaga akhlak dengan guru kita. Contoh tadi pesanan pensyarah tu kan, pensyarah tak cek siapa yang buat, siapa yang tak, siapa yang ikut nasihat dia tu, tak cek. Sebab itu hak masing-masing, balik kita nak berhubung lelaki atau tidak. Walaupun perkara itu para pensyarah tak cek, tak semak, tapi sebab mungkin kita hormat,
ilmu yang dia bagi, pesanan dia bagi, dan kita buat dalam diam, dan Allah tahu kita buat. Maka di situ dan pesyarah yang sama itulah yang banyak suka pesan tentang bab ikhtilaf, bab pesan-pesan ni. Dan mungkin di situlah ada sedikit keberkatan Allah bagi, asbab kita menghormati pesan-pesan dan nasihatnya dalam diam, walaupun dia tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Dan Ustazah sangat memahami ketika Ustazah jawab tu, bila tengok soalan, Allahu Akbar, Ustazah kata, ya Allah, apa nak jawab. Tapi Ustazah nak share satu doa. Doa ini yang Ustazah amalkan daripada dulu sampai sekarang, sampailah Ustazah hari ini nak berceramah. Ini antara doa yang Ustazah akan, setiap kali Ustazah nak ceramah, Ustazah baca. Dulu Ustazah tak tahu mana sumber doa ini, sampai ketika Ustazah baca ada satu buku, Ustazah tak ingat buku mana, kitab yang Ustazah beli. Rupanya itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui. Rupanya doa itu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Doa itu berbunyi, Allahumma, boleh ikut Ustazah, sebelum tulis ikut Ustazah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilham yang benar, dan jauhkanlah aku daripada kejahatan nafsuku. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Doa itu bila Ustazah nak jawab peperiksaan, bila Ustazah mohon, Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, berikanlah aku ilham yang benar. Masa itu bila kita tak bersedia untuk peperiksaan, untuk jawab soalan, kita benar-benar meletakkan tawakal itu sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk menjawab soalan ini. Dan tidak ada yang mustahil di sisi Allah, walaupun ia mustahil bagi kita. Dan ketika itulah Allah berikan ilham untuk jawab dengan ayat sendiri, dengan perkataan sendiri, dengan kefahaman sendiri. Walaupun soalan itu kita rasa di peringkat awal kita baca, kita rasa tak tahu jawapan apa, sebab kita tak tahu perkataan apa, tapi minta Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Kemudian tulis. Nak jawab pula soalan yang kedua, Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, berikanlah aku ilham yang benar, dan jauhlah daripadaku kejahatan nafsuku. Anak-anak Ustazah sekalian, dalam tempoh kita belajar, terlalu banyak nafsu yang akan mengganggu kita. Nafsu malas, nafsu putus asa, nafsu bersangka buruk, nafsu nak rehat banyak, nafsu nak cepat, nafsu nak dipuji, nafsu sekian-sekian. Kita berlawan dengan hawa nafsu kita. Nafsu nak dapat target, nak dipuji oleh ustazah, nak dipuji oleh ibu bapa dan sebagainya. Terlalu banyak nafsu yang kita berlawan. Allahu akbar. Maka sia-sialah segala usaha kita. Maka doa itu bagi ustazah sangat membantu kepada para penuntut ilmu. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Allahu akbar. Dan bila ustazah mengajar, Ustazah Hafizah berceramah, kita kadang-kadang kan Ustazah, kita study lain, buat persiapan lain, tapi bila ceramah keluar yang lain. Dan kita sangat yakin Allah hanya akan mengizinkan apa yang keluar. Dan selalu juga lepas ceramah, kalau saya lah Ustazah, kita rasa macam ralat. Ya Allah, kenapa aku sebut macam tu? Kenapa aku tak sebut macam ni? Kalau cakap macam ni kan lagi best. Kalau sebut ayat tu, oh lagi menusuk. Kalau baca cerita ni, tapi selalu suami ingatkan, apa yang keluar ketika ceramah ilham daripada Allah. Jika rasa kurang, Allah menyelamatkan perasaan kita daripada ujub, riak, takabur, sum'ah dan sebagainya. Bila rasa lebih, jangan sekali-kali ia datang daripada diri kita. Allahu Akbar. Ustazah pernah terima satu ceramah di hadapan audien yang ke itu Allah menguji kurang tawakal kita kepadanya. Dan apa yang Allah uji ketika itu, Ustazah blank, Ustazah blur, Ustazah tak boleh sampaikan. Setelah selesai, Ustazah menangis sampai berhari-hari. Ustazah kata, kenapa, tapi Allah jawab, ketika kamu menyandarkan kebolehan itu pada diri kamu, kamu menyandarkan ilmu itu kepada diri kamu, kamu lupa bahawasanya pengetahuan itu datangnya daripada Allah yang alim, kebijaksanaan itu datangnya daripada Allah yang hakim,
kecerdasan dan kepetahan kamu berkata-kata itu datangnya daripada Allah ya Rashid, yang maha cerdas. Allahu Akbar. Ustazah nak cerita lagi boleh? Ceritanya, kita tahu dia adalah universiti yang tertua di dunia. Allahu Akbar. Sangat uzur universitinya. Ustazah di Jordan kan? Ustazah di Mesir. Di Iskandaria, keadaan negatif. Macam dalam ni, sejuk yang teramat. Tiba-tiba kita kena ambil jawab peperiksaan di bawah khemah yang mana tak ada dinding. Dan udara sangat kuat bertiup. Dan ustazah masa tu tak mampu menulis apa-apa walaupun sejam dah berlalu. Sejuk, beku. Kemudian ustazah diuji dengan menggeletar yang terlampau. Dan bila ustazah tengok orang sebelah dah tulis tanpa henti, orang sebelah tengok menulis orang depan, ustazah lebih kurang sejam lebih, ustazah masih belum mampu menulis walau satu huruf. Bila ambil macam ni, lepas tu sorokkan balik, lepas tu menulis macam ni. Ustazah ingat sebab ustazah kesejukan. Tapi ustazah tengok kenapa orang sebelah kiri kanan elok saja menulis. Ketika itu ustazah tak buat perkara lain melainkan ustazah istighfar tanpa henti dengan menangis. Ustazah percaya yang menghalang ustazah untuk tulis adalah Allah. Dan kerana maksiat yang ustazah buat. Masa tu ustazah berhenti, ustazah tak fikir lain, ustazah cuma istighfar, ya Allah, janganlah kerana maksiatku menghalangku untuk menuliskan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku, minta mohon istighfar ya Allah. Allahu Akbar. Allah menyelamatkan kadang-kadang diri kita daripada kita dapat sesuatu melalui kita lupa ia datang daripada Allah. Sehinggalah ketika itu, akhirnya sampai ketika Allah hilangkan ketar tersebut, ustazah boleh tulis tanpa henti dan sempat menghabiskan semua soalan dan beri jawapan semuanya. Walaupun dengan soalan, dengan masa rasa macam tak logik, tapi kadang-kadang ustazah nak sampaikan kenapa kita sukar untuk mendapat suatu ilmu. Dan kadang-kadang kita dah hafal, kenapa tiba-tiba kita blank? Kenapa kita susah nak hafal Al-Quran? Itu kalamullah. Sebab Allah tidak akan beri kepada hati yang bermaksiat. Kita tahu al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang bermaksiat. Sebab itu kadang-kadang ada perkara, ada sebab kenapa Allah menghalang supaya kita kembali kepada Allah. Dan cerita yang terakhir, insya-Allah ustazah. Pani ustazah pula share, minta maaf jadi lama ustazah. Bukan terakhir lagi lah. Kita gila-gila kan. Masa ni di Kuza juga. Masa ni periksa final year. Maksudnya ini pengalaman Umi kan. Tajuk kita pengalaman ketika remaja. Final year ada satu subjek ni. Pensyarah ni cakap macam ni. Okey, silibus yang masuk contoh. Muka surat 1 hingga muka surat 20. Jadi masing-masing akan menghafal, contohlah muka surat 1 hingga kita panggil silibusnya 1 hingga 40 contoh. Okey, jadi masing-masing pulun akan baca, hafal muka surat ni ke muka surat tersebut. Tapi ketika itu ustazah tak boleh hafal, tak boleh baca muka surat 1 hingga 40. Ustazah pergi library, ustazah tengok orang dah hafal, ustazah tanya kawan-kawan, dah hafal? Dah baca? Dah. Sekarang ni je tengah panaskan balik. Ustazah tak boleh baca apa-apa. Ustazah baca tak masuk, satu pun tak masuk. Dan ketika itu tinggal lebih kurang 3 jam nak masuk Dewan Peperiksaan. Final. Tinggal lebih kurang 3 jam macam tu. Ustazah balik ke hostel, pergi ke surau, ustazah buat solat taubat. Ustazah buat solat taubat, minta ampun dengan Allah, buat solat hajat, kemudian baca Al-Quran, kemudian baca Yasin. Ustazah ingat ketika tu menangis-nangis, ya Allah, tolonglah ya Allah. Allahu Akbar. Minta dengan Allah. Masa tu ustazah pun mula belek, tinggal lebih kurang 2 jam macam tu. Ustazah belek, sampailah ke muka surat yang akhir, yang mana pensyarah kata tak masuk, belakang tu tak masuk. Tetapi yang Allah izinkan masuk muka surat itu saja. Yang depan tak masuk ustazah. Tapi yang belakang tu, yang mana pensyarah kata tak masuk belakang tu. Selepas tu ustazah baca, ustazah pun yang ni je masuk, tak apa, baca. Kemudian bila masuk Dewan Peperiksaan, 80% soalan yang masuk adalah muka surat yang akhir yang pensyarah tu kata tak masuk. Allahu Akbar. Masa tu cerita macam suspend kan ustazah? Masa tu ramai pelajar kena repeat paper tersebut sebab tak lulus. Sebenarnya ada jenis-jenis pensyarah dia nak tengok
ada pelajar ini belajar kerana peperiksaan ataupun kerana ilmu. Kalau kerana peperiksaan, dia akan membaca sekadar yang pensyarah cakap, silibus tu saja. Sama juga pensyarah yang pertama tadi, dia buat test mengejut. Dia nak tengok mana pelajar yang bagi tumpuan dan kefahaman yang Allah berikan ketika belajar. Faham tak maksud Ustazah? Pergantungan kepada Allah dalam tempoh kita menuntut ilmu adalah perkara nombor satu. Walaupun kita bijak, walaupun kita cerdik, walaupun mungkin kita dilahirkan dapat ingatan kuat, sebenarnya itu satu ujian daripada Allah. Kita bimbang, akhirnya kita kurang meminta dengan Allah. Kita kurang merasakan apa yang Allah beri ini datang daripada Allah, tapi sebab kita 7 keturunan memang bijak-bijak belaka. Contohlah kan. Masya Allah. Kadang-kadang Allah ada hijab sesuatu, tapi kalau kita faham cara Allah berkomunikasi, sebenarnya Allah nak kita balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah lepas ni Ustazah nak cerita satu pengalaman. Selepas ni lah Ustazah, macam mana saya start masa master dan bagaimana Allah buka jalan. Dan saya pasti Umi kita lagi banyak cerita. Sekadar itu dulu untuk round ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan kathira. Itu perkongsian untuk episod yang pertama, kata Ustazah Asma. Berapa episod ni Ustazah Asma? Itulah sampai Qiyamul Lail. Sampai Qiyamul Lail ya. Nanti insyaAllah Anwar Fatih Tim boleh jadi imam. Alhamdulillah, anak-anak semua dah dengar macam mana nak nuntut ilmu ni kena ada kesungguhan. Setiap orang ada takdir yang berbeza-beza, ya, yang Allah takdirkan kepada diri kita semua. Tapi kita yakin dan percaya seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis baginda, di mana itu adalah doa yang Nabi ajarkan, iaitu Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah kulla qada'in, setiap ketentuan kamu, kulla qada'in qadaitahu li, yang kamu tentukan kepada aku, khaira, semuanya baik-baik belaka. Jadi Umi ni terpaksa lah ni ya, menceritakan sikit sebanyak pengalaman Umi masa remaja. Walaupun Umi percaya mungkin benda tu dah berulang-ulang dah Umi cakap kat Madinatul Hufaz. Betul tak? Nak dengar lagi tak? Nak cari cerita yang tak pernah cerita ni yang susah ni ya. Ikutlah apa-apa yang terlintas ya, insya-Allah. Tadi Ustaz Asma pun dah kata apa yang Allah ilhamkan, insya-Allah. Ada beza sikit cerita Umi dengan cerita Ustazah Asma kita. Tengok ya, Allah Maha berkuasa. Allah ini badi', maknanya mencipta dengan penuh kesenian, dengan penuh kehebatan. Ya, warna-warna dalam hidup ni banyak. Orang ni macam ni, orang tu macam tu kan ya. Sebabnya Masya Allah, Allah terlalu hebat. Jadi cerita Umi nya anak-anak semua, Umi dapat nombor 1 setiap tahun. Ya, masa sekolah rendah. Darjah 1 sampai darjah 6 rasanya ada sekali-sekala je dapat nombor 2. Allah mudahkan dari segi menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tak ada baca buku sangat, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah masuk. Ya, senang masuk. Tapi anak-anak kena dengar sampai habis. Allah mudahkan sesuatu, ada Allah uji pada sesuatu yang lain. Umi daripada usia 4 tahun, 5 tahun, Umi adalah seorang kanak-kanak yang dikategorikan kanak-kanak yang sakit. Ya. Sakit tu sampai terlantar dekat atas tilam. Tilam tu Wan dengan Natuk letak tepi tingkap kat rumah kampung kat Jompol tu, Ustaz Asma. Apa yang Umi buat? Umi baring je. Umi pandang je orang kampung lalu kat rumah Umi nak pergi masjid. Kadang-kadang makcik belakang tu tinjau, "Dek, apa khabar dek? Sihat ke hari ni?" Angguk. Umi sangat lemah. Ya, lemah sangat. Bila maghrib je anak-anak, ni umur 6 tahun, 5 tahun ya, berbuih-buih mulut tu macam orang kena sawan. Jadi orang kampung ingat banyaklah cerita kan ya, dia ingat macam ada makhluk halus ke apa kan. Tapi bila umur Umi 7-8 tahun, bawa ke hospital Kuala Pilah, ya, cek betul-betul dengan doktor pakar. Okey, akhirnya dapat dah tahu, oh rupanya sakit jantung berlubang. Tapi Allah mudahkan Umi menuntut ilmu. Ya, walaupun banyak tak datang kelas. Ya, banyak ponteng sebab sakit, tapi masya-Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Sama tak akhirnya apa dia? Tadi Ustazah Asma dah sebut, sekarang Umi sebut, ilmu ni hak Allah. Ilmu ni milik Allah. Allah nak bagi pada siapa-siapa, Allah akan bagi. Allah nak tahan daripada siapa-siapa, Allah akan tahan. Merayulah dengan Allah. Rahmanud dunya wal akhirah. Allah yang maha merahmati hambanya di dunia dan juga di akhirat. Ingat anak-anak, kita tak mengandalkan ilmu yang ada pada diri kita masing-masing. Jangan fikir sebab IQ kita ni bijak sangat, sebab kita genius, sebab ayah kita profesor, sebab mak kita doktor, ya, sebab kita pergi tuition, sebab sehingga kita lupa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, tengok bukti tadi Umi selalu tak masuk kelas, selalu duduk hospital, tapi insya-Allah bila Allah nak bagi, Allah bagi saja. Okey, so Umi pun membesar. Tadi seronok dengan cerita Ustazah Asma duduk kat sekolah-sekolah, ya. Mana tadi Asma? Darul Taqwa. Darul Taqwa, lepas tu Darul Anwar, banyak darul ni, ya. Alhamdulillah. Sebenarnya segan nak cerita dengan anak-anak, tapi ya, kalau ni kotak TV, kat bawah ni ada tulis jangan tiru aksi ini. Ya, ini ada satu sudut yang Umi nak ceritakan sebagai pengalaman untuk anak-anak melihat kehidupannya dengan lebih luas, ya. Boleh ke anak-anak? Boleh. Jangan pula lepas ni cakap alah Umi pun sama. Jangan macam tu, ya. Umi dah cakap ni jangan tiru aksi ini kehidupan, ini kehidupan. Dan Umi teringat kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam tu boleh terlerai satu-satu. Katalah ikat kat sini kan, terlerai satu-satu tali ikatan Islam. Siapa yang hidup dalam Islam tapi dia tak pernah memahami macam mana jeleknya jahiliyah, macam mana teruknya jahiliyah. Maknanya kadang-kadang ada sisi-sisi yang gelap, sisi-sisi yang suram, sisi-sisi yang kelam dalam hidup kita, tapi menjadikan kita lebih baik. Dan Umi harap untuk orang yang seperti inilah, ya, perjalanan hidup dia pernah buat silap, pernah buat sesuatu yang mungkin kita rasa nak menyebut pun rasa segan dan malu, tapi percayalah Allah itu maha penyayang, maha pengampun, ya. Bila Allah mengkehendaki sesuatu, semua tu akan berlaku. Jadi apa yang berlaku pada Umi tu berbeza dengan Ustazah Asma. Ustazah Asma membesar tadi, ya. Nampak baik tu Ustazah Asma daripada kecil tu. Tak. Oh, tu belum ni cerita tu? Oh, ada belum? Okey. Umi ni anak-anak, okey, sebelum Umi cakap yang satu tu, Umi nak buat kesimpulan yang tadi, ya. Kenapa antara sebab Allah mudahkan Umi tu dapat senang je belajar, antaranya ialah kerana doa ibu dan ayah. Bila Umi sakit, mak ayah tu doa ekstra tau. Sebab kita ni sakit, dah berenah dah umur 5 tahun ke 6 tahun, memang dah tak bernyawa dah. Mak cakap, memang mak kata dah mati dah, mak cakap. Sebab mak dah cakap dengan orang kampung, maknanya orang yang dekat rumah tu, supaya cakap kat masjid, meninggal dah anak Cik Yam ni. Masa umur 6 tahun. Sebab itu hari ni Umi selalu tanya dengan Nabi, agaknya berapa tahun ni Allah bagi ekstra sebenarnya, sebab rasa macam dah lama sangat Allah bagi ekstra, ya. Dah 45 dah umur Umi kan. Rasa banyaknya ekstra tu nak banding dengan tercakap pula kan. Tadi nak rahsia akhirnya. Itulah, ya, Allah ilhamkan, ya. Terlopeh nak cakap kan. Umur 6 tahun lah kalau tak silap Umi, atau 5 tahun. Memang Wan dah cakap lah orang masjid, meninggal dah nak Cik Yam. Tapi subhanallah anak-anak sekalian, Allah itu yuhyi wa yumit, yang menghidup, yang matikan. Ni bukan cerita seorang ni, ya. Macam yang mati duduk balik kan, tak. Biasa je. Umi tersedak. Maknanya jantung tu kan terhenti sekejap kan. Lepas tu tersedak, minta air dengan mak, ya. Jadi sampailah hari ni kesan tersedak tu, Masya Allah, lamanya, ya. Sampai umur 45 tahun. Jadi bayangkan, Umi masih ingat masa dekat deretan kedai kat Kuala Pilah. Masa tu Umi, Atuk dengan Wan, ayah dengan mak Umi kan, ya. Anak-anak ni kenal Atuk Wan, Ustaz Asma, ya. Atuk pun dia kenal. Atuk tanya, Wan tanya kat Atuk, apa sakit anak kita ni? Doktor cakap apa?
Atuk tak nak cakap depan Umi, ya. Atuk cakap jauh-jauh sikit daripada Umi. Tapi Umi nampak lepas tu Wan pergi belakang tiang dekat satu kedai kat Kuala Pilah. Wan nangis habis-habis belakang tiang tu. Umi tanya, "Mak, kenapa mak? Adik sakit apa?" Mak, lepas tu kan, Wan terus peluk Umi. Wan kata, kau sihat, kau boleh hidup lama, kau sihat. Dia cakap dekat Umi. Ya, jadi Umi selalu yakin anak-anak, ada benda yang Umi dapat sebalik sakit tu apa dia? Doa ibu bapa yang lebih banyak kepada Umi. Umi membesar dengan penuh kasih sayang Wan dan Datuk. Wan dan Datuk sangat menunjukkan perhatian, kasih sayang, doa pagi, petang, siang, malam untuk Umi. Kalau Umi gaduh dengan adik Umi, insya-Allah 98% pergaduhan Wan dan Datuk akan sokong Umi. Kena adik kan? Dia nakal kecil-kecil begitu ya. Ya Allah, adik Ustazah tu sekarang dia jadi pensyarah dah, baik dia kan ya. Tapi masa kecil dulu dia dengki sangat dengan Umi. Sebab Wan dan Datuk terlampau menunjukkan kasih sayang pada Umi. Dia tak faham. Sebab apa tunjuk? Sebab Umi ni sakit, ya. Tak pernah bersukan. Duduk tepi padang tengok orang main netball. Teringin jadi center ke apa benda apa yang masuk tu nama apa, sampai tak roti main netball. Yang masuk dengan bola tu panggil apa? GS. Apa tu? Goal shooter. JK tak ada goalkeeper? Ada juga. Tak pandai, Umi tak pandai. Umi duduk kat tepi tu kan, jadi tukang beli aiskrim orang je. Kan? Macam tu lah ya. Jadi sebab itu mungkin kalau tengok Umi pun tak fit juga untuk benda-benda berat. Jadi memang nampak long lie je kan. Orang kata lemah lembut, sebenarnya lemah long lie. Ya, sebab tak biasa dengan benda berat daripada kecil. Tapi Alhamdulillah jantung berlubang tu lepas tu makin membesar, dia tertutup. So kemudian dia pindah penyakit lain pula lah. Rupanya masalah tu pada injak jantung sampailah ke hari ni. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa pun. Alhamdulillah semuanya atas kehendak Allah ya. Okey, Umi diuji anak-anak pada usia form 1, form 2, form 3, sekolah menengah. Jarang Umi sebut nama sekolah ni sebab sekolah ni sangat baik, sangat bagus. Iaitu, susah nak nyebut ni kan. Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Okey, Semak Labu. Ya, ini antara sekolah yang terbaik lah kat Malaysia ni dulu. Dulu kan memang, sekarang sekolah kluster A rasanya kan. Dulu adalah sekolah pertama lah, sekolah agama yang pertama, integrasi untuk asrama penuh. Jadi masuklah anak kampung ni, culture shock kat situ. Ya, sebab apa? Allah, malu nak sebut jempol. Ya, otak Umi ni pun tak betul masa kecil-kecil kan ya. Jadi macam kamu awak daripada mana? Macam itu kan. Jadi Umi pun macam daripada Umi sebut bandar Bahau. Umi tak sebut Jompol. Ya, macam itulah Umi dulu kan. Dia culture shock lah, ya, culture shock. Tapi Allah uji Umi, anak-anak ingat ni apa tadi yang tulis kat bawah kotak TV tu? Ni bahaya betul ni dengar cerita ni kan ya. Berdobar kan. Allah uji Umi. Sekolah tu campur lelaki perempuan. Jadi ramai lah yang minat. Ya Allah ya. Ini ada anak kecil ada kat sini tau, tergolak dia dengar. Dia pun tak tahu mak macam tu kan ya. Jangan ikut ya Bante. Mi dah ajar kan. Ya, jadi ramai pula yang minat. Agaknya kalau ada lah ya kawan-kawan sekolah Semak Labu yang dengar ya, rasanya macam tahu sangatlah cerita ni kan ya. Dekat sekolah ni, sekolah asrama penuh ni adalah kadang-kadang yang kepala masuk air tu ada kan ya. Jadi yang tingkatan 5, tingkatan 4 tu ada jenis-jenis yang macam tu lah. Yang lelaki ni akan letaklah nama top 10 budak-budak perempuan. Dikata budak perempuan tu top 10 lah. Ada dekat dinding-dinding tu. Carilah dinding mana. Sekolah tu banyak bangunan, tak tahu kat dinding mana. Selalu nama Umi termasuk. Kemain Umi ni Allahu Akbar. Tapi itu dah ujian untuk Umi. Ujian. Umi suka masuk kelas pagi-pagi. Rangsangan nak masuk kelas tu motivasi apa? Nak tengok surat dalam kat bawah laci tu. Ada abang-abang tu bagi surat. Ya, Assalamualaikum adik Nur Hafizah. Allahu Akbar. Ujian anak-anak, ujian ya. Jangan ikut yang Bona nampak ni ya. Ujian.
Subhanallah, Umi ada atuk dan awan, mak ayah yang sentiasa memantau anak dia. Pada waktu Umi tingkatan 2, waktu tu Umi agak yang minat tu dah masuk 80 orang dah. Agak lah kan, perasannya dah tu ya, sebab banyak surat kat bawah-bawah tu kan ya. Kalau Umi ingatkan balik kan, yang nulis surat tu ada yang dah jadi somebody dah sekarang ya, tapi kita pun tak pernah lah. Tak pernah lah maknanya. Tu cerita lama lah kan ya. Atuk malu nak cakap kan. Atuk pada satu hari masa Umi tingkatan 2, tiba-tiba kereta MG tu nombor plat kereta tu, kereta Datsun kotak, masuk pada hari Selasa. Masuk, lepas tu ada pengumuman Nur Hafizah Musa sida datang ke pejabat. Ya, ke pejabat. Dia pun takut. Biasa kan takut kematian kan. Ya. Pasal apa? Lepas tu pergi. Lepas tu tengok Atuk. Atuk senyum dengan sangat manis. Manis senyum. Ustaz Asmat kenal Atuk kan? Ya, Atuk senyum manis. Atuk kata apa, Dek? Assalamualaikum, Dek. Lepas tu Ustaz pun kata, kenapa bah? Dek, mari sini, duduk sini, Dek. Ni Atuk dia punya psikologi, Masya Allah, TikTok. Ustazah nak tiru macam Atuk dengan Wan. Atuk ni pegang macam ni, Atuk kata, Dek, adik siapkan barang-barang adik semua, jangan ada yang tinggal, Dek. Kenapa bah? Kita pindah. Jadi Ustaz terkejut. Ustaz dah sekolah tempat yang sangat baik dah. Ya, orang lain berebut nak masuk sekolah tu, Abah ni kenapa tiba-tiba pindah? Bah, kenapa bah? Kita pindah, Dek, ini petunjuk Allah pada Abah. Kita pindah. Ustazah masa tu, Umi kan masa tu anak-anak, satu benda ya, kita kena ambil pengajaran juga. Umi tak pandai lawan masa tu. Tak ada lah memberontak-memberontak. Kan lomah je kan, budak penyakit kan, budak sakit lomah. Dia tak pandai memberontak tau ya. Lombi, ya ikut je Atuk. Atuk cakap apa ikut, Wan cakap apa ikut. Allahu Akbar, anak manja lah, anak manja. Sampai tua ni, kalau Atuk bagi nasihat pada Abi kena Abi kan ya. Atuk bagi nasihat pada Abi, kalau Umi dengan Abi ada gaduh-gaduh, gaduh juga tau kita orang ya. Kalau ada gaduh-gaduh kan, jumpa dengan Atuk akan cakap, Azhar, Kak Cik ni budak manja. Sebab hubungan kami tu sangat rapat dengan ayah. Jadi Atuk cakap pindah, Umi pun ikutlah. Masukkan beg-beg semua sambil nangis-nangis. Sebenarnya Umi terseksa. Ya, nangis-nangis. Lepas tu Umi ingat lagi jumpa Cikgu Sain. Kalau lah Cikgu Sain tu tengok sekarang kan, dapatlah Umi cakap dengan Cikgu Sain yang sebenarnya hari tu Umi tipu. Masa Cikgu Sain tu tanya, kenapa Hafizah nak pindah? Dia kata kan. Umi cakap, sebab Umi tak tahu kenapa Atuk pindahkan Umi. Umi cakap dengan Cikgu Sain tu, saya sakit kronik. Mandai kan, padahal tak ada kronik. Teruk lah. Ya, sebenarnya tak tahu nak cakap apa. Kalau sakit demam biasa, takkan sampai pindah kan. Jadi kena ditambah kronik itu. Jadi sakit tu kronik. Aduh lah, macam-macam lah kan ya. Hari ni pun kalau tengok PN anak-anak pun selalu ingat kafarah Umi lah ya. Maknanya dulu-dulu pun mungkin Wan yang Atuk pening kepala kat dengan Umi. Jadi Umi pindah, ya Allah ya Tuhan. Sebulan Umi menangis, sebulan. Tapi tak pandai cakap tidak. Tapi memberontak tu dah mulalah. Sebab tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 adalah waktu di mana remaja tu dia mencari personality diri dia. Dia nak jadi apa? Dia nak image yang macam mana? Dia nak personality yang macam mana? Itu waktu dia. Dan Umi adalah di antara orang yang menempuh dia punya konflik untuk mencari personality tu. Ada orang tak? Ada orang dengan sebab persekitaran apa semua kan, elok dibawa oleh arus persekitaran tu, Masya Allah, bi'as salihah, Alhamdulillah. Tapi Umi ada culture shock masa Umi form 1, form 2, form 3. So Umi balik rumah, pindah sekolah. Nama sekolah tu, minta maaf lah cikgu-cikgu sekolah tu kalau dengar kan, nama sekolah tu adalah Sekolah Menengah Agama Serting Ulu. Balik kampung. Iya, tapi bila Wan tanya, kawan tanya kan zaman tu zaman tulis surat. Ya, apa nama sekolah tu? Umi cakap Sekolah Menengah Agama Serting Tengah. Umi malu nak sebut Ulu itu. Macam tu sekali tu. Malam-malam Umi nangis, lepas tu Umi tak nak makan, ya. Sampai yang ingatnya kan anak-anak sekalian, Umi duduk dalam bilik gelap. Okey, sudah mula memberontak duduk dalam bilik gelap. Nangis-nangis. Lepas tu Kak Lang, yang nama-nama Umi sebut ni Ustaz Asmat kenal semua, insya-Allah. Sebab Ustaz Asmat kenal adik-beradik Umi.
Jadi Kak Lang yang duduk kat Mahat Tahfiz masa tu, yang hafaz Quran, datang bawa dulang, letak makanan, letak buah, letak air. Punya baik Kak Lang tu layan adik dia. Datang dengan dulang, bawa datang ni, masuk dalam bilik. Dek makan dek, adik dah lama tak makan. Tak nak makan. Dek, adik nanti adik perut sakit. Mama merontak. Nanti perut sakit dek, apa semua, makanlah sikit, minum air. Tak nak, tak nak. Adik nak apa? Nak jadi penagih dadah. Oh, dia jangan tiru aksi tu. Itu jangan tiru aksi ini, ya Allah. Tapi bagi Umi apa dia anak-anak? Bagi Umi apa dia? Ya Allah, kau selamatkan aku. Kau selamatkan aku. Aku bukan menjalani, maknanya bukan jenis umur 4 tahun hafaz Quran, 10 tahun qiyamul lail, tak. Umi macam tu dulu. Ya, cakap apa nak dia penagih dadah? Astaghfirullahalazim, kata Kak Lang kan, ya. Dek kan tu. Hailah, nak dia penagih dadah lah. Semua orang buat macam ni kat kita kan, ya. Tak nak dengar pandangan kita, main ambil-ambil macam tu. Sekali masuk atuk. Atuk balik solat maghrib dengan serban, dengan jubah putih. Aura atuk memang lain macam. Lain macam betul lah. Sebab tu ayah-ayah yang dengar, cari aura tu tuan-puan, ya. Sebab dia lain sungguh lah, ya. Bila atuk datang, terus duduk elok-elok. Tak jadi penagih dadah. Cancel. Ya, cancel penagih dadah. Dia ustazah tu, ya. Lepas tu, duduk kan. Atuk macam ni nak duduk macam Asma, ya Allah, atuk pegang tangan macam ni, Atuk sama-sama sojuk tangan kita ni, ya. Apa ni, pegang tangan, atuk kata, dek, apa ni, abah minta maaf. Langkah abah ni mungkin berat untuk adik terima, tapi abah ni pasal anak-anak, abah rujuk pada Allah, abah istikharah, abah tengok anak abah yang seorang ni lain nampak gaya ni. Angau. Angau lain. Atuk tu anak-anak kalau Umi cuti, ya, atuk baca surat khabar. Sebab apa? Telefon akan berdering bila Umi balik. Bila atuk angkat telefon, hello. Sonyap ya orang dalam tu. Ya, orang dalam tu cari Umi. Ya, yang peminat-peminat tadilah, kan, ya. Situ dia boleh share. Ya, sampai atuk kata, ni pelik ni, ramai pula yang telefon dongang suruh kita sonyap. Atuk kata kan, ya. Sebenarnya dia tunggu suara Umi. Kalau Umi kan berancaklah dia bercakap. Jadi atuk dah kenal pasti lain macam ni. Atuk istikharah, atuk kata abah minta petunjuk Allah dia. Abah bukan sendiri-sendiri didik anak-anak. Adik kena redha dengan petunjuk yang Allah bagi pada abah. Tahu jadi baik lah lepas tu. Yalah bah, yalah redha. Baru tahu rahsia bocor. Baru tahu maksudnya. Abah tahu. Ya. Jadi abah tu memerhati, mak abah memerhati. Jadi alhamdulillah. Jadi setahun form 2 dengan form 3, setahun lebih, Umi dengan atuk pergi sekolah sama-sama. Atuk mengajar sekolah tu. Atuk mengajar suam dengan agama Serting Ulun. Selalu Umi kena denda, datang lewat. Kena apa? Kena pusing padang. Sebab dia bukan sebab Umi dah lama siap duduk dalam kereta. Atuk naik kereta je, abang rasa nak terberak lah kejap. Jadi kan, selalu saya kata dengan mak, pasal apa adik yang kena denda? Patut atuk tu kena denda. Sebab kita dah siap daripada pukul 6.45, atuk selalu. Tapi Masya Allah itu semua jadi kenangan terlampau manis. Sebab tu kalau anak-anak perasan, tuan-puan perasan, Ustazah tak dapat tidak dalam bercakap tentang pendidikan akan sebut nama atuk, nama wan, nama atuk, nama wan. Sebab tak tahu nak cakap dah, besar sangat dah. Itu yang kita nak buat Asma pada anak-anak. Biar anak-anak rasa kenangan indah sangat. Asah sadap anak-anak. Jalan dengan atuk tiap-tiap hari, pagi, petang. Terlalu tak pernah kelahi dengan atuk sepanjang setahun lebih. Tak ada bergaduh-gaduh, tak ada sibahal. Elok, harmoni sangat. Sebab atuk terlampau penyayang lah dengan Wan, ya. Baik, so bila Umi mulai menyedari, tak perlu Umi ringkaskan cerita tu kan, ya. So bila Umi mulai Allah bagikan memahami prinsip hidup, ya, Umi melihat masa silam Umi tu dengan sangat pedih. Ya Allah, aku ni nak jaga ifatun nafsi. Macam mana aku boleh tulis surat dengan lelaki? Ya Allah, ya Allah. Pedih tau anak-anak. Sebab itu Umi lepas pada form 5 tu, memang tidak ada sebarang apa pun tulis surat ke apa ke dengan mana-mana lelaki yang bukan mahram. Tak ada.
Tak ada cerita minat ke, nak ni ke, nak kahwin ke, tak ada. Sama sekali tidak. Umi masuk je dekat jodoh, Umi terus pakai niqab, pakai purdah. Dan tak ada siapa kacau. Ya, tak ada apa. Dalam bab jodoh, Umi kata apa? Umi akan istikharah. Macam mana istikharah nyatuk terhadap Umi. Umi akan serah sebulat-bulat je, dan Umi tak perlu nak tanya, nak merisik-risik, tak payah. Umi dah terlampau apa? Dah melalui satu pengalaman serik yang amat-amat. Jadi Umi betul-betul lepas pada tu tak ada hubungan dengan mana-mana lelaki, jaga ikhtilat sangat-sangat lah. Ya, memang dah tahu dah semua-semua tu. Tapi saat kepedihan tu anak-anak, Umi belajar satu doa, dan Umi amalkan doa tu pagi, petang, siang, malam, merawat kelukaan di hati. Kerana Umi terluka mengenangkan ya Allah, dalam hidup aku macam tu dulu. Ya, tapi alhamdulillah semua tu ada hikmah dia. Doa tu namanya adalah Itabul Ghulam. Itab ni maksudnya rintihan. Rintihan anak muda. Jadi ada rupanya doa yang memang diberi nama doa Itabul Ghulam, rintihan anak muda. Ceritanya ada seorang anak muda yang bergelumang dengan dosa satu ketika. Bergelumang dengan dosa. Tapi kemudian dia bertaubat dan dia tanya kepada guru dia, apakah Allah menerima taubat dia? Ya, kemudian guru dia bagi nasihat pada dia ini. Kemudian anak muda ini pun berdoalah dengan doa Itabul Ghulam tadi. Itu doa yang dia sendirilah, dia sendiri reka. Ya, di mana doa itu bertujuan supaya Allah menenangkan jiwa dia, bagi dia petunjuk dan tanda bahawa Allah menerima taubat dia. Dia cuma nak tahu tu je. Dia nak rasa selamat, nak rasa tenang bahawa taubat dia diterima oleh Allah. Demikianlah yang Umi rasakan waktu tu. Wahai Allah, terima aku. Aku nak jadi hamba Engkau yang baik. Wahai Allah, ya, aku nak jaga ifatun nafsi, nak jaga kehormatan diri dengan baik. Doanya adalah, anak-anak tak payah salin sebab Umi dah pernah bagi dah. Kat mana koteh tu? Ya, dah pernah bagi dah. Mesti dah hilang ke apa kan? Dengar dulu dia punya intro doa tu, mungkin anak-anak ada yang beramal ya. Ilahi in kunta qabalta taubati wa ghafarta zunubi fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu min al ilmi wal Qur'an. Wa akrimni bihusni sawti hatta man sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qalbi wa in kana qasiyul qalbi. Wa akrimni birrizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib innaka ala kulli syai'in qadir. Daripada umur 17 tahun Umi amalkan doa tu. Sekarang yang lupa-lupa nak amal ya. Dulu amal. Doanya memberi maksud. Tengok ya anak-anak, tuan-puan. Ilahi, wahai Tuhanku, in kunta qabalta taubati wa ghafarta dhunubi, apabila Engkau menerima taubatku dan Engkau menghapuskan, mengampunkan dosa aku, fa akrimni ya Allah, maka bagi tanda dengan Engkau muliakan aku. Muliakan dengan apa? Bil hifzi wal fahmi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Kau muliakanlah aku dengan kefahaman yang baik, hafazan yang mantap, sehingga apa saja yang aku dengar daripada ilmu dan Quran, aku boleh faham dan aku boleh hafaz. Itu tanda. Wa akrimni bihusni saut, ya Allah, muliakanlah aku dengan suara yang lunak. Hatta man sami'a qiraati, sehingga siapa yang mendengar bacaan Quranku, suaraku, yazdadu riqah fi qalbi, maka akan bergetar ya hatinya, masuk hidayah, jadi jalan hidayah. Wa in kana qasiyul qalb, walaupun sebenarnya dia adalah orang yang berhati batu. Macam kita dengar suara Imam Masjidil Haram, kan ada orang berubah jadi jalan hidayah. Dengar suara Imam Masjidil Haram. Ada kadang-kadang jadi wasilah, suara orang jadi wasilah hidayah dengan izin Allah. Dalam doa Itabul Ghulam, dia minta, wahai Allah, kau muliakan aku dengan suara yang lunak, yang boleh menarik orang kepada Engkau. Wa akrimni birrizqil halal, dan muliakanlah aku dengan rezeki yang halal, warzuqni, dan kurniakanlah aku rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka dengan seluas-luasnya. Sesungguhnya Engkau maha
berkuasa atas segala sesuatu. Umi rasa tenang dengan doa tu. Sampai Umi tulis dekat depan, kan Quran kita kan ada halaman kosong kat depan kan, kat situ Umi tulis. Anak-anak punya Quran pun Umi tulis, ya. Masing-masing tu Quran banyak, mesti ada salah satu daripada Quran mereka yang Umi tulis doa tu kat depan. Anak-anak tahfiz Umi dah kongsi kan doa tu kan. Alhamdulillah sebahagiannya sudah hafal. Masya Allah, Umi membesar dengan doa tu, ya. Selalu minta, wahai Allah, bagi aku ya Allah kefahaman yang baik dalam belajar, hafazan yang mantap, ya. Bagi dhabit sikit. Kadang kita orang perempuan ni kurang dhabit, ya Ustaz Asma, ya. Kita ada alasan sebab beranak kan, ya, masa bersalin tu kayak putui kan, ya, macam alasan. Tapi kita minta pada Allah bagi kita dhabit, bagi hafazan kita kuat, mantap, ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengabulkan, ya, doa-doa kita itu, doa Umi itu. Dan demikianlah akhirnya barulah maknanya kurang lebih usia 17-18 tahun lah, baru Umi betul-betul nampak apa yang kita nak cari dalam hidup. Dan Masya Allah, pengalaman silam benar-benar menjadi iktibar, sempadan kepada Umi. Dan Umi tak nak anak-anak ikut benda yang kurang baik yang ada pada Umi, jadikan sempadan. Sebab tu kita cakap ni pada anak-anak ni dengan penuh kasih sayang ni, ya. Tak ada sedapnya pun benda-benda tu, kapal-kapal ni langsung tak ada sedap dia. Sebab Umi rasa pahit dan kelat, perit dia ketika mana mengingatkan balik, ya Allah, ya Tuhan, ya. Tapi tak apa, semua tu adalah ketentuan Allah yang insya-Allah membawa natijah yang baik. Dan akhirnya, sebelum nanti Umi serah balik pada Ustazah Asma kita, ada 3 perkara anak-anak kena tengok kat sini. Mungkin kita tak sakit, tak macam Umi masa sakit masa kecil kan, tapi kita boleh usahakan 3 benda ni. Kita minta daripada mak ayah kita, sebab dia punya kesan dia tu sangat luar biasa, ya, dalam kehidupan. Iaitu pertama, minta doanya. Macam Umi tu alhamdulillah, sebab sakit tu tak minta pun doa bertimbun-timbun rasanya Tok Wan bagi kan, ya. Memang doa sebab anak sakit. Umi jumpa ada kawan Umi, anak dia sakit jantung, dia orang Kedah. Dia menangis kat Umi, dia kata anak dia sakit. Umi tenangkan dia. Umi kata apa? InsyaAllah anak tu akan jadi somebody. Umi kata InsyaAllah anak tu boleh macam-macam. Kenapa? Kita tak sedar ketika mana anak kita bermasalah masa kecil. Anak kita nakal, kan yang nakal-nakal tu banyak dapat doa kan, ya. Anak yang susah kita nak jaga. Masya Allah, itu adalah foundation yang terbaik untuk anak kita. Apa dia? Masya Allah, orang kata apa, untayan doa daripada mak ayah pasti ekstra daripada anak-anak yang baik daripada kecil kan, ya. Jadi kita minta doa daripada mak ayah. Anak-anak balik rumah, duduk depan mak ayah, simpuh depan mak ayah. Mak doakan saya, mak doakan. Umi tak pernah tegah anak Umi kalau cakap macam tu. Ada seorang anak Umi lah, ya, yang sekolah, bukan yang sekolah sini, sekolah lain, ya. Selalu sangat kalau hari Rabu je misalkan cakap, Umi doakan hari Rabu, sebab hari Rabu ada bahasa Arab. Ya, doakan. Kadang-kadang ada juga Umi rasa macam nak cakap, iya Umi doakan, tak payah cakap dah. Tapi alhamdulillah masih tahan lagi daripada cakap macam tu. Kenapa? Lebih baik dia cakap macam tu daripada dia tak cakap. Biarlah dia tahu bahawa dia membesar dengan doa mak ayah dia. Cakaplah, minta doa. Sampai kita dah tua ni lah, Umi dah tua ni pun dia dilatih telefon Wan untuk cakap, mak doakan ya, mak doakan. Kadang Wan tanya kan, doa apa? Wan tanya kan, ya. Nah, doakan untuk semua. Doakan anak-anak, mak. Lepas tu Wan, Masya Allah, satu benda Ustaz Asma yang Kak Cik belajar daripada mak Kak Cik kan. Wan, sejadah dia kat dalam bilik tak pernah tutup sejadah. Sejadah tu tak pernah apa? Tak pernah lipat. Sejadah tu memang maintain kat situ je, ya. Dan kita jangan lalu kat situ lah, sebab tu sejadah Wan. Tepi sejadah Wan tu ada bantal-bantal, 6 biji bantal. Bantal tu bantal apa? Dulu masa family day, ada satu kakak ustazah buat letak gambar family masing-masing kat bantal tu, kecil je lah, ya, kat bantal tu. Jadi bantal 6 tu mewakili 6 keluarga, 6 orang adik-beradik. Jadi kita pun cakap, mak kenapa mak letak bantal ni kat bawah? Wan cakap macam ni, biar situ jangan usik, ada anak omak kat situ. Ada anak omak kat situ. Omak tak risau dah kau balik tak balik, anak omak ada kat sejadah omak tu. Omak kalau doa,
Mak akan tengok, takut tertinggal ada nama anak cucu mak. Semua ada gambar tapi tu mak jangan lupa. Jangan kau alihkan kat cik, kata mak ustazah. Waktu tu kan Umi rasa macam mana? Ya Allah mak, seorang ibu tu terbaik nak bagi doa pada anak. Belum tentu seorang anak nak bagi doa terbaik untuk mak ayah dia. Masya Allah, itu belajar daripada Wan ya. Jadi minta doanya anak-anak, minta doa, hidup kita akan berubah dengan doa mak ayah kita. Berubah 360 darjah dengan doa mak bapak. Yang kedua nak minta apa? Minta nasihat dia. Yakin dengan nasihat dia. Ya, selalu duduk kat mak ayah. Jangan fikir kita dah ada ilmu, kita hafaz Quran, kita ni besar diri. Jangan. Mak ayah kita lebih hebat daripada kita. Ya, mak ayah kita keikhlasan dia kita tak dapat nak tandingi ikhlasnya dia dalam membesarkan kita. Mak ayah kita adalah manusia yang hebat-hebat tahu anak-anak semua, ya, sangat hebat. Mak ayah kita letak kita kat sini, mak ayah kita sangat hebat. Jadi balik percaya dengan nasihat mak, belajar taat kepada mak, serah diri. Biarlah kita jadi manusia lemah depan mak kita, tak pandai nak apa, tak pandai nak mengandalkan fikiran kita sendiri. Kenapa? Sebab kita yakin dan percaya mak kita tu, keikhlasan dia akan menjadi jalan Allah bagi petunjuk kepada mak ayah kita dalam urusan kita. Yang ketiga, minta apa dengan mak ayah? Minta maaf selalu. Selalu minta maaf, minta redha, minta restu. InsyaAllah anak-anak, walau macam mana pun takdir yang kita lalui dalam hidup, tapi kalau kita perhatikan 3 permintaan yang besar ni, ya insyaAllah anak-anak akan mendapat bahagian masing-masing untuk menjadi apa? Ini tagline Madinatul Hufaz, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Jadi itu kurang lebihlah, mana yang baik jadi teladan, mana yang kurang baik jangan tiru aksi ini, ya, jadikan sempadan, ya. Jadi Umi ada ponek cakap dah ni, ya. Jadi Umi serahkan kepada Ustazah Asma kita untuk berikan, ya, lanjutan nasihat kepada kita semua. Dan seterusnya, ya, nanti lepas Ustazah Asma sambung sikit lagi, Umi akan buka kepada soal jawab daripada anak-anak dalam 1-2 soalan. Ya, lepas tu insya-Allah majlis kita akan bersurai, dan mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir Ustazah Asma datang di sini. Masya-Allah, ya, kami sangat menanti-nantikan, dan para asatizah memberi semangat. Datang tu pun dah rasa dah lain macam, dah semangat rasanya kan. Jadi kalau dapat bersama-sama berkongsi nasihat tu, lagilah kami berbesar hati. Silakan Ustazah Asma, sambung lagi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekarang jam, Ustazah mohon maaf, dekat pukul 10 ya? Ya, betul ni? Oh, Masya Allah, sudah menghampiri jam 10 malam. Ustazah pun perlu balik ke Seremban. Mungkin kalau bertolak dalam 10.30 sampailah dalam 11.30 macam tu. Maksudnya hampir pukul 12 malam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ustazah pun perlu pergi ke Bandung pada 2 dah tersebut dah pula. Bukan tempat yang sebenar. Macam bukan nama yang sebenar, macam itulah. Okey, pukul 2 pagi. Okey, subhanallah. Atas urusan universiti dan sebagainya, masya-Allah. Okey, Ustazah. Sebenarnya saya dapat, Ustazah sendiri dapat sangat banyak ilmu daripada perkongsian Ustazah Hafizah. Sebenarnya walaupun kita dengar benda yang sama, tapi masing-masing akan dapat benda yang berbeza berdasarkan insya-Allah kefahaman yang Allah berikan yang berbeza. Namun mudah-mudahan kita semua dapat kebaikan, dapat manfaat, dapat ilmu daripada perkongsian Ustazah tadi. Sangat mahal, kalau nak tulis banyak sangat poin-poin yang sangat baik. Allahu Akbar. Bila Ustazah cerita pasal Atuk dan Wan, maksudnya itu adalah mewakili ibu dan ayah Ustazah kan. Sebab bila saya sebut Atuk dan Wan adalah bagi anak-anak, itu adalah mak ayah Ustazah, pendidik yang sangat hebat. Ustazah juga tak boleh lari daripada menyebutkan tentang mak ayah Ustazah juga sedikit insya-Allah. Ketika kecil Ustazah pun ada drama-drama yang pelik-pelik macam Ustazah tadi nak dipenagi dadah lah kan. Ustazah pernah sini sikit. Satu ketika masa tu tak pandai membaca sangat. Kenapa tak pandai membaca sangat ni? Sebenarnya tak ingat, tapi ceritanya macam ni Ustazah. Adalah kita kan dapat biasanya resit ataupun bayaran klinik ke, tapi kita tahu itu nama kita Asma binti Harun, tapi kita tak tahu
isi kandungan tu tahunya ejaan nama kita saja. Masa tu bila ustazah buka je, ustazah pun akan buat-buat menangis, ustazah pun akan lipat, ustazah simpan bawah peti. Peti dulu rendah-rendah je. Kononnya ustazah baca surat penyerahan ustazah ni anak angkat. Kononnya sebab terpengaruh drama TV masa tu. Ustazah tengok ada satu drama, ada seorang budak-budak, selalu mak dia tak sayang, ayah dia tak sayang. Jadi lama-lama akhirnya dia jumpa satu surat, rupanya dia anak angkat, dia bukan anak sebenar. Faham tak? Jadi ustazah ni kan, ustazah berdrama. Sungguh memang kaki drama, suka berkhayal. Masa tu ustazah kan, bila kena marah je, bila kena suruh kerja banyak-banyak je ke, ustazah akanlah buat macam ada drama. Kalau ada muzik belakang latar, muzik sedih, ustazah akan berjalan perlahan pergi dekat peti ais. Ustazah selak, ustazah pun buka. Rupanya aku anak angkat. Macam tu lah. Berlangsung lama sangat. Ustazah duduk kata aku anak angkat, aku anak angkat. Kan biasa kita, kalau rasa mak ayah tak sayang, rasa kita anak angkat. Betul kan? Anak tiri lah, macam tu lah. Sampai ketika ustazah pandai baca, oh ini riset lah, bukan anak angkat. Ini riset macam saya tak ingat, mungkin klinik macam tu lah kan, bayaran apa semua. Allahu Akbar. Kenapa drama itu muncul? Sebenarnya kadang-kadang ustazah nak bagi tahu anak-anak, kita mungkin kadang-kadang rasa mak ayah kita tak sayang kita. Lebih sayang kakak, lebih sayang adik, lebih sayang abang contohnya. Ini di antara konflik yang biasa berlaku kepada anak-anak, remaja dan sebagainya. Tapi sebenarnya cara ibu ayah menunjukkan kasih sayang kepada setiap anak berbeza. Macam Ustazah Hafizah cerita tadi itulah, atas sebab ustazah sakit dan sebagainya. Berbeza setiap anak takkan sama, sebab setiap anak berbeza karakter, berbeza perangai, berbeza macam-macam. Jadi mustahil seorang ibu ayah menunjukkan sama rata semua. Sedangkan Allah ciptakan manusia mesti berbeza. Kemudian apa yang ustazah nak cerita, ketika ustazah membesar, ustazah macam ustazah rasa ustazah selalu diberi kerja rumah yang banyak. Anak yang kedua, kadang kita rasa mungkin anak kakak mungkin kadang manja sikit, padahal dia buat kerja banyak juga. Jadi kita rasa sampai satu hari pernah orang datang rumah, kita angkat air, kita buat air, kita bancuh air, lepas tu kita angkat. Lepas tu masa tu baru darjah berapa tapi dah pandai. Darjah 2 dah pandai. Buat air, angkat, boleh tetamu. Sampai ketika tetamu cakap macam ni, "Dek, dah lama ke kerja sini?" Faham tak? Tetamu tanya ustazah, "Dek, dah lama ke kerja sini?" Ustazah ternganga. "Tak, saya bukan kerja sini." "Habis tu kamu?" "Saya anak orang rumah ni." Sedih tu, orang ingat kita orang gaji. Sebab nampak kita buat kerja tak berhenti. Pandai angkat air, buat itu, buat ini, apa semua. Kita kata, orang tu sampai ingat kita orang gaji lah, "Dek, dah lama ke kerja?" Ingat kot lah kan. Lagi menambah-nambah rasa, kebetul aku ni anak angkat. Drama bersambung kembali. Allahu Akbar. Tapi ustazah nak cerita, subhanallah, bila kita diasuh dan dididik buat kerja rumah daripada kecil, kita jadi mahir. Kerja rumah bukan perkara yang susah, bukan perkara yang beban bagi kita. Bila sekolah menengah masuk duduk asrama, hujung minggu, masa tu lah ustazah rasa, oh terima kasihlah mak selalu latih buat kerja rumah. Mak suruh buat itu, suruh buat ni, sampai kita mahir, sampai kita sekejap, sejam boleh settle. Bila masuk asrama, hujung minggu, berapa orang kawan, "Asma, lepas ni almari saya, lepas ni almari saya." Tahu tak dia orang suruh buat apa? Kemas almari dia orang. Ada pelajar, kawan-kawan ustazah tak reti lipat kain, bila buka je, bubu jatuh kain. Dia sumbat-sumbat, dia tutup. Ada tak macam tu kat sini? Ada tak? Kita tak tahu. Subhanallah, kita kalau almari di asrama, tingkat atas kita buat hiasan. Kita ada letak susun bedak cantik, letak gambar keluarga apa semua, tingkat 2 apa pula. Dia orang selalu buka almari, "Asma, kemasnya almari awak, macam mana awak susun kemas?" Susun cantik, elok, duduk tegak apa, lipat kain sama. Kita tengok dia lipat besar kecil, besar kecil. Macam mana saiz yang berbeza boleh saiz yang sama? Ustazah rasa bersyukur sangat, ini adalah hasil didikan
Mak ustazah yang sangat teliti, kalau susun pinggan tu kecil, besar, sama semua, kena semua tersusun. Masa dulu, masa kita kecil, kita rasa leceh, macam menyusahkan, macam sekian-sekian pendidikan. Bila di meja makan, kami ni diajar tertib di meja makan macam mana. Okey, lauk sekian cara susun, sekian, lepas tu ambil. Kalau ada tumpah satu titik pun mak akan nampak. Kenapa tu? Maksudnya tak boleh ada bertitik tu. Kena Lepas tu lauk tak dibenarkan ambil banyak. Kuah mesti tempat kawasan nak makan saja. Makan, nak ambil, baru letak pula kawasan yang kedua. Lauk supaya kalaulah kita tak habis, lauk tak membazir, nasi yang tak terkena kuah tu boleh simpan balik. Masa di meja makan, memang diajar bagaimana tertib, duduk tegak. Kaki kadang tu ni kan, mak tegur, kaki. Maksudnya gedik-gedik tu, tak dibenarkan. Bercakap, baca doa, macam mana, wajib ambil sayur. Kalau sayur tak ada atas meja, kena tunggu sampai balik beli sayur. Adik ke, abang, adik lelaki ke, ayah ke, mesti ada hidangan yang cukup. Adalah beberapa adab yang ustazah belajar hari ini. Rupanya bila kita beradab di meja makan, depan rezeki Allah, kita juga akan beradab di tempat-tempat yang lain. Allahu Akbar. Sebab itu, ada 3 waktu yang Nabi selalu mendidik para sahabat. Pertama, ketika di meja makan ataupun di tempat makan. Rasulullah bukan makan di meja makan. Tapi banyak kisah Rasulullah dengan para sahabat ketika berhadapan dengan hidangan. Kalau kita baca kitab Riyadhus Salihin, ada satu bab adab makan. Banyak cerita Rasulullah dengan sahabat berkisah tentang adab makan. Nabi pernah ada orang hulurkan tangan Nabi pegang. Nabi kata sesungguhnya aku sedang memegang tangan syaitan. Nabi kata macam tu. Tapi Nabi pegang tangan orang lah. Sebab apa? Orang itu dia lapar, dia cepat-cepat, dia tak baca bismillah. Lalu Nabi sebut sesungguhnya syaitan akan masuk ke dalam satu hidangan melalui orang yang tidak baca bismillah. Walaupun mungkin yang duduk dalam hidangan tu 7 orang, 6 orang baca tapi seorang tak baca, maka syaitan tetap akan masuk melalui orang tersebut. Maksudnya banyak cerita Nabi mendidik ketika di tempat makan di depan hidangan. Yang kedua, Nabi banyak menyampaikan nasihat di atas kenderaan. Itu banyak kisah Nabi dengan sahabat, dengan Ibnu Abbas dan sebagainya. Dengan Zaid bin Harisah, macam-macam sahabat Nabi. Yang ketiga, antara waktu yang bagus kita nasihat ataupun menerima nasihat adalah sebelum kita tidur. Yang itu selalu Aisyah isteri Nabi dapat teguran, dapat nasihat, dapat peringatan. Yang mana Aisyah akan sampaikan melalui hadis Aisyah dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi ustazah nak cerita, bila ustazah duduk di asrama, ustazah rasa ya Allah, masa itulah ustazah rasa berharganya segala didikan mak ayah. Ustazah nak bagi tahu anak-anak, apa pun lakaran kehidupan anak-anak hari ini, anak-anak rasa sedih ke, rasa duka cita ke, percayalah Allah sedang melentur, sedang membentuk anak-anak kehidupan yang hebat di masa hadapan. Kalau kita tengok pada sebatang pokok, akar itu adalah ujian demi ujian yang kita tempuh. Makin banyak ujian, makin kuat akar itu. Bila datanglah ribut ke apa ke ujian, dia tetap teguh. Tapi pujian pada sebatang pokok umpama seperti daun. Dia takkan kekal lama. Bila datang je ribut ataupun angin kuat, daun-daun itu akan berguguran. Siapa yang hidupnya bergantung kepada pujian, penghargaan, dia bergantung kepada perkara yang sangat rapuh. Tapi kalau kita ada ujian apa pun anak-anak, kawan-kawan dekat asrama ada yang pulaukan kita contoh. Kawan-kawan dekat asrama ada suka ejek kita. Kita rasa kita mungkin tak disayangi oleh guru apa. Apapun ujian, percayalah Allah sedang membentuk jalan yang hebat untuk kamu. Sebab itu saya selalu pesan begini, kepada pengejek ataupun membuli, duduk di mana-mana saja, asrama ke di sekolah, kamu sedang melakar kehidupan yang kelam. Dan kepada yang dibuli ataupun yang diejek, tapi kamu sabar dan kamu tidak pernah membalas, kamu sedang melakar kehidupan yang terang. Ustazah saya ketika kecil saya juga diejek, dibuli dan sebagainya. Tapi jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Allahu Akbar. Dan subhanallah. Kenapa ya? Tak ada. Okey.
Tadi Ustazah cerita sikit kan pasal kisah cinta. Bukan cinta, tapi cinta monyet lah Ustazah kan. Kemudian Ustazah bukan nak cerita, nanti jadi panjang sangat sebab masa kita dah habis, dah sangat sikit lagi. Ustazah nak bagi sama macam Ustazah Hafizah Musa. Ustazah, saya dulu ramai kat peminat Ustazah. Nak juga tu kan? 80 orang. 18, 19, 20. Saya subhanallah masa sekolah menengah semua perempuan saja, jadi tak ada timbul isu tu lah. Bila masuk kepada college, Ustazah sebab tak biasa hidup di kalangan lelaki, Ustazah jadi macam terlalu keras dan strict dengan lelaki. Bila ada contoh ada lelaki yang macam nak luahkan perasaan, kita tu jadi pelik, jadi terlebih garang. Kita tu telefon, Ustaz, mana ada cinta-cinta ni? Ini semua berdosa besar, neraka. Macam tu. Jadi macam over sangat, terlebih. Mana ada cinta dalam Islam ni? Ustaz, maksiat ni, dosa besar. Memang trauma lah sampai macam tu lah. Memang tak ada. Memang ketika maksudnya dalam kepala, hanya orang yang layak saja yang akli kita ni. Biarlah sampai orang yang benar-benar yang akan jadi suami kita yang dapat mungkin panggilan yang manis, layanan yang manis dan sebagainya. Sehinggalah bila Ustazah bertunang pun Ustazah belum lagi, maksudnya belum tentu dia jadi suami kita, betul atau tidak? Anak-anak sekalian, begini, untuk mencari yang baik, ramai orang nak cari yang baik. Untuk mencari yang baik, caranya ialah sangat berkesan, jadilah yang baik. Contoh anak-anak, kamu jaga diri kamu, kamu jaga pergaulan, kamu jaga hati kamu, kamu jaga pandangan mata kamu. Contoh, Allah melihat segala pengorbanan yang kamu lakukan, kesusahan kamu jaga diri kamu. Dalam waktu yang sama, Allah sedang menyediakan seorang lelaki yang sedang menjaga dirinya juga. Di sana, kita tak tahu di mana. Sampai satu ketika, Allah akan temukan kamu. Cia. Macam itulah lebih kurang Ustazah kan? Sebab itu, untuk mencari yang baik, berusahalah menjadi yang baik terlebih dahulu. Tentang bab urusan menemukan, itu adalah urusan Allah ya jami'. Dan apabila sampai peringkat umur tertentu belum lagi nampak Allah menemukan dengan sesiapa, percayalah Allah tetap menemukan kamu, tapi mungkin bukan kerana yang kita mahu, tapi yang kita perlu. Ada orang dia belum bertemu jodoh, tapi dia dah berjumpa ramai orang-orang alim, ulama. Contohnya begitu. Faham ya? Sebab kadang-kadang bila kita cakap pasal jodoh, akhirnya jumpa ada orang dah umur 30, ada umur 40 belum bertemu jodoh. Kita minta dengan Allah bertemu dengan jodoh, tapi Allah berikan pertemuan yang lebih baik daripada jodoh. Dan kerana itu yang mengantar dia ke syurga. Ada orang melalui pernikahan mengantarkan dia ke syurga. Ada orang melalui tidak menikah, itulah mengantarkan dia ke syurga. Ada orang melalui anak yang menghantarkan ibu bapa ke syurga. Ada pula suami isteri bernikah 20 tahun, 30 tahun tak dapat anak. Itulah asbab dia ke syurga. Apa pun yang berlaku dalam hidup kita adalah jalan untuk kita menuju ke syurga Allah. Sedih, gembira dan sebagainya adalah adunannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup untuk pertemuan pada kali ini, Ustazah ingin bacakan satu peringatan. Sebenarnya lebih menuju kepada diri Ustazah. Ada 3 hadis Nabi SAW. Anak-anak sekalian, lagi-lagi kamu berada di sebuah madrasah. Ini kan yang ada ikut live ni. Sekarang kita berada di madrasah namanya Madinatul Huffaz, iaitu madrasah yang telah diasaskan oleh Fadilatul Ustazah Nur Hafizah Musa bersama suaminya Fadilatul Ustaz Azhar Yaqub. Betul kan? Subhanallah. Subhanallah, kamu diuji berada di tempat yang disebut-sebut orang. Kamu berada di satu kedudukan yang diuji dengan riak, takabur, ujub. Ustazah mohon maaf. Maksudnya kadang-kadang riak itu kerana diri sendiri. Tapi ada riak yang kedua datangnya daripada luar. Sama ada riak dengan tempat kita belajar. Riak dengan pemilik tempat tersebut. Ada orang riak dengan dirinya. Ada orang riak dengan keturunannya. Kalau kita belajar dalam bab kitab tasawuf, ada banyak sumber-sumber riak. Jadi kadang-kadang kita bila dengar, hebatnya kamu sekolah sekian-sekian, hebatnya. Contohnya begitu. Jadi bagaimana kita nak menghadapi dan menguruskan hati kita ni? Kadang orang yang diberi kelebihan, kemasyhuran memang diuji dengan perasaan begini.
Jadi hadis Nabi SAW ini mudah-mudahan jadi panduan kepada kita semua dalam sentiasa membetulkan niat. Allahu Akbar. Bila cerita pasal membetulkan niat, Ustazah sikit insya-Allah. Masa Ustazah nak selesaikan masters, dalam 2 tahun yang lepas, Ustazah dah buat keputusan decide nak berhenti. Ustazah tak nampak jalan, semuanya stuck, depression, masa tu keguguran, kandungan yang ke-8 Ustazah masa tu. Sebab yang ni kandungan ke-9. Keguguran dan doktor kata janin tak berkembang, kamu sangat stres sambil bekerja. Macam-macam tekanan sampai telefon ayah. Ayah, Asma dah buat keputusan, dah bagi tahu pensyarah akan drop dan akan berhenti setakat ni je. Ayah minta maaf. Masa tu arwah Ustazah masih ada 2 tahun yang lepas. Arwah ayah hanya diam saja. Diam, dia tahu anaknya dalam keadaan sangat tidak stabil. Menangis-nangis. Kemudian esok ayah telefon balik. Ayah tanya, Asma sebenarnya buat master kerana siapa? Kalau kerana manusia, nak dapat pujian, nak dapat iktirafan, ada master, Asma akan diuji dengan manusia tanpa henti. Tapi kalau Asma buat kerana Allah, betulkan balik, Allah akan hantarkan pertolongannya. Allahu Akbar. Panjanglah cerita, tapi masa tu Ustazah menangis. Ustazah tahu Allah hantar teguran melalui seorang ayah. Ayah Ustazah, macam Ustazah cerita, Ustazah Hafizah Musa, apa yang Ustazah ceramah hari ini, ya Allah betul doa ibu ayah kita. Dan apa yang Ustazah Hafizah pesan tadi, Ustazah memang buat. Masa Ustazah nak belajar ceramah, sebenarnya ayah Ustazah yang suruh berhentilah Asma buat dakwah. Ustazah semula kerja JAKIM 9 tahun, kaki tangan awam dan sebagainya. Ustazah akan telefon ayah, ayah esok Asma ceramah. Ayah akan tanya tajuk apa Asma, Ustazah akan bagi tahu tajuk. Tak apa, malam ni ayah akan study. Dan memang betul ayah Ustazah akan study, carikan dalil, carikan kisah. Pagi besok dalam sejam 2 jam ayah akan telefon. Okey Asma, tajuk ni, buka kitab ni, buka ayat ni, hafal. Kena hafal ayat ni Asma, hadis ni hafal. Asma ingat ni bawa cerita Nabi ni sekian. Okey ayah, terima kasih ayah. Kemudian dah habis ceramah, ayah kata telefon, macam mana ceramah? Ayah memang tak keluar lagi ni, gini asal tak mau ceramah, Asma malu. Peringkat awal Ustazah berceramah mengajar, orang trauma nak jemput. Tak nak jemput dah Ustazah ni. Bila depan tak tahu cakap apa, Ustazah sendiri tak faham. Nervousnya, takutnya menggelat, tapi seorang ayah tak pernah putus asa. Arwah Ustazah meninggal pada 10 Ramadan, Jumaat malam. Allahu Akbar. Ayah Ustazah, Asma, ayah yakin Asma boleh. Okey, ceramah seterusnya bila? Ayah buat sembahyang hajat, ayah tolong study, ayah tolong baca, ayah tolong bagi dalil, bagi hujah, bagi cerita. Allahu Akbar. Dan bila Ustazah meninggal dunia, bila arwah ayah Ustazah meninggal dunia, mohon maaf, Ustazah jumpa banyak sangat nota-nota yang ayah Ustazah buat. Tapi sebab melalui telefon kan, ayah akan bacakan saja. Allahu Akbar. Sampailah Ustazah mahir, dah okey dah. Ustazah tetap akan telefon ayah. Tetap. Ayah, esok Asma ceramah. Ayah, tolong doa. Ayah, tolong bagi isi. Walaupun sebenarnya Ustazah dah ada isi, Ustazah ada persiapan. Ustazah tetap menjadikan seorang anak yang soalannya tak reti apa-apa. Walaupun ayah Ustazah cakap ketika itu, Asma dah tahu, Asma dah boleh, ayah dah tengok Asma dah boleh. Tak boleh ayah, Asma tak tahulah nak cakap apa besok. Ayah tolong Asma, ayah tolong bagi isi. Merendahkan diri sungguh-sungguh kepada seorang ayah. Ayah Ustazah belajar setakat darjah 6. Bukanlah seorang profesor ataupun seorang ustaz, seorang berpendidikan tinggi. Tapi arwah ayah Ustazah sangat suka membaca kitab. Dia ada himpunan banyak kitab, dia belajar sendiri. Dia baca sampai 1, 2, 3 pagi. Yang mana bila ayah Ustazah mengajar di kampung, di surau, orang halang sebab tak ada pendidikan. Sebab tak ada sijil. Orang pertikaikan. Ayah akan telefon Ustazah. Asma, orang tak bagi ayah ngajar. Ayah tak ada pendidikan. Ayah tak ada kelulusan. Tapi Ustazah tahu ayah Ustazah ada banyak sangat ilmu. Dia hafal banyak hadis. Dia hafal banyak ayat Al-Quran. Dia hafal banyak sirah Nabi. Tapi kerana ini zamannya orang menilai pada sijil Ustazah. Allahu Akbar. Seorang ayah yang sangat gigih mendidik dan mendoakan. Selagi mana kita merendahkan diri kita kepada ibu ayah kita,
Walaupun ketika itu kita sudah berada di kedudukan yang dipuji orang, kedudukan orang hormat, kita ada apapun sijil, subhanallah, itulah tandanya kita tidak pernah insya-Allah putus dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita terputus daripada meminta doa, daripada menghormati, menjunjungi, memulakan ibu ayah kita, ketika itulah rahmat Allah juga terputus dengan kita, anak-anak ustazah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, ustazah nak bacakan juga hadis ni, tapi sebab masa dah suntuk, ustazah terus baca terjemahannya. Sabda Nabi SAW, siapa yang mencari ilmu untuk menandingi para ulama ataupun mengalahkan orang yang jahil, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih. Ustazah ulang lagi sekali, siapa yang mencari ilmu untuk menandingi para alim ulama, atau mengalahkan orang jahil, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Jadi anak-anak, tolong betulkan niat. Bukannya kita nak belajar, nak pandai, esok boleh berceramah supaya orang akan tertarik dengan kita. Jangan anak-anak. Jangan kita terlintas, kita nak belajar sebab apa? Kita tengok hari ini di media sosial, orang alim banyak mengejek dan menghina orang jahil, memperendahkan orang jahil. Allahu Akbar, masing-masing menanding, buat pertandingan, menanding-nanding ilmu, menanding-nanding guru dan sebagainya. Na'udzubillah. Hadis yang seterusnya, Nabi bersabda, siapa yang mencari ilmu untuk berbangga dengan para ulama, atau untuk berdebat dengan orang jahil, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka orang itu dalam api neraka. Riwayat Ibnu Majah. Hadis yang terakhir, siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, atau inginkan dengan ilmunya itu akan yang lain daripada Allah, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi ada sebut 3 golongan yang akan dicampakkan, yang terawal akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan salah seorangnya adalah golongan alim, lalu ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia dahulu? Lalu dia menjawab, ya Allah, aku belajar ilmumu dan aku menyampaikan ilmumu, ya Allah. Lalu Allah kata, tidak, kamu lakukan demikian kerana kamu nak digelar orang alim, alim ulama, kamu nak dapat kedudukan, pujian dan sebagainya daripada kedudukan jadi orang alim. Jadi mudah-mudahan ustazah, kita semua, anak-anak sekalian, sentiasa betulkan niat. Kita berada di mana-mana saja, kita mencari ilmu adalah untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jadi hamba Allah yang lebih baik, untuk menyambung perjuangan Rasulullah, untuk menyebarkan dakwah. Insya-Allah pertolongan Allah sentiasa ada, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ifazillah yahfazka, barang siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Ifazillah tajidu tujahaka, siapa yang menjaga agama Allah, mereka akan dapati Allah berada di hadapannya. Wa iza sta'anta fasta'in billah, maka apabila dia perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah, bila dia perlukan sesuatu, minta saja dengan Allah. Ini kelebihan orang yang sentiasa menjaga niat dan menjaga agama Allah. Sekian, ustazah mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua, terutamanya ustazah Hafizah dan semuanya, sahabat-sahabat di live dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathira. Kami semua di Madinatul Hufaz insya-Allah sentiasa mendoakan agar dakwah Ustazah Asma Harun, keluarga dan seluruh kehidupan dalam afiah fid din wad dunya wal akhirah. Anak-anak semua, tuan-puan, kutip mutiara ilmu yang dapat daripada apa yang Ustazah Asma Harun dah kongsikan dengan kita semua, insya-Allah jadi pedoman yang baik dalam kehidupan kita. Umi minta maaf kerana ruang untuk soal jawab terpaksa ditangguhkanlah, insya-Allah pada masa-masa yang Allah tentukan pada masa yang lain kerana kekangan masa. Jadi kepada semua yang mendengar yang bersama-sama live dengan kami, kami menyeru supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama dengan kami untuk pembangunan Madinatul Hufaz fasa yang kedua. Ya, kami minta doa, kami minta
InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama dengan kami, bantuan, sumbangan, derma ikhlas daripada tuan puan sekalian, silakan ada tertera nombor akaun Tahfiz Madinatul Huffaz untuk pembangunan fasa kedua. Mudah-mudahan di situlah ya menjadi tapak jariah kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih Ustazah Asma. Ya, anak-anak semua doakan ya persahabatan kami ni, insya-Allah Allah redai. Mudah-mudahan Allah ikat hati-hati kita dalam mencintai Allah, saling nasihat menasihati, tegur menegur ke arah kebaikan, insya-Allah. Jadi anak-anak semua selamat belajar, istiqamah, bersungguh-sungguh ya. Alhamdulillah banyak sangat latihan segala salah silap mewakili Ustazah Asma Harun juga. Jadi terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.